Dan kita tahu kan tajuk malam ni, dakwah tu tuntutan ke pilihan. Mana satu? Tuntutan. Semua sebulat suara ijma' ulama'. Maka habislah kerja saya. Tak perlu lagi saya nak yakinkan kepada muslimin muslimat mengenai tuntutan. Saya nak bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Saya diberitahu saya pernah datang ke sini, tapi agak ada, saya rasa belasan tahun yang lalu. Dia itu agak lama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada peluang lagi kembali ke masjid ini untuk berkongsi sedikit. Alhamdulillah, diberi peluang sekali lagi untuk berkongsi sedikit pengetahuan atau sedikit pengalaman saya bersama dengan muslimin muslimat. Dan kita tahu kan tajuk malam ni, dakwah tu tuntutan ke pilihan. Mana satu? Tuntutan. Semua sebulat suara ijma' ulama'. Maka habislah kerja saya. Tak perlu lagi saya nak yakinkan kepada muslimin muslimat mengenai tuntutan. Saya nak bagi tahu supaya itu suatu tuntutan. Tapi kalau semua sudah setuju, maka akhirlah ceramah saya malam ini, ceramah yang paling singkat sekali. Okey. Tadi majoriti di sini ataupun yang setuju tadi, dakwah ni suatu tuntutan. Okey. Begini, mulut cakap tak semestinya hati kita rasa begitu. Kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, dakwah wajib ke tak wajib? Okey. Kalau tak jawab, maksudnya dakwah tak wajib. So tak payah paksa diri jawab. Kita sekali lagi, dakwah wajib ke tak wajib? Ustaz, cara macam ni lah paksa orang jawab. Okey, semua dah kata wajib. Mulut kata wajib tak semestinya. Okey, hati kita rasa wajib. Contoh, kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, solat fardu 5 waktu satu hari, wajib ke tak wajib? Wajib. Boleh solat tapi sengaja tinggalkan solat, dosa kecil, dosa besar. Hebat orang sini. Puasa dalam bulan Ramadan 30 hari itu. Sebelum ni 29 ya. Kali pertama ni saya masuk Islam dapat rasa 29 hari. Okey, puasa dalam bulan Ramadan wajib ke tak wajib? Kita mampu puasa tapi sengaja tinggalkan puasa, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Very good. Dakwah kepada bukan Islam, kepada golongan bukan Islam, wajib ke tak wajib? Kenapa tak kuat? Kuatnya dakwah kepada golongan bukan Islam wajib atau tak wajib? Selama ini kita menyampaikan tak dakwah kepada golongan bukan Islam, kita mengumpulkan dosa kecil ke dosa besar? Nampak tak? Mulut cakap tak semestinya betul. Masih ingat lagi tak semasa kamu muda? Time muda, bukan kita lah, orang lain. Ramai pasangan muda ni, bila mereka bercinta, dia cakap apa? Lelaki tu mulut memang manis. Dia akan cakap dengan pasangannya, dia kata, I can't live without you. Pada dengar tak? Tapi tiba-tiba girlfriendnya mati COVID. Dia pergi ke kubur, dia jumpa girlfriend dia. Rasa-rasa dia akan ulang balik tak ayat tu? I can't live without you, I'm coming now. Ada? Tak ada lah. Dia akan kata, what to do? Life have to go on. Betul? So mulut cakap, hati tak semestinya betul. Apa maksud dakwah sebenarnya? Dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab, dakwah maksudnya apa? Mengajak, menjemput dan menyeru. Itu dari segi bahasa. Dalam konteks agama Islam, maksudnya apa? Dari sudut Islam maksudnya apa? Dalam konteks Islam, dakwah maksudnya suatu perjuangan, suatu jihad dalam menyebarkan risalah atau message Islam.
Dalam erti kata lain, dakwah sebenarnya maksudnya adalah menyampaikan mesej Islam, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang bukan Islam, golongan yang bukan Islam. Sebab kita nak ajak mereka, kita nak jemput mereka, kita nak menyeru mereka supaya memeluk agama Islam. Maka perkataan dakwah ni, saya lebih selesa atau lebih suka menggunakan dakwah bila tuju kepada golongan bukan Islam. Maka perbincangan malam ini, bila saya sebut dakwah, maka konteksnya rujuk kepada golongan bukan Islam. Tetapi kalau program aktiviti macam malam ini, semuanya Muslim. Aktiviti malam ini lebih tepat digelar sebagai Islah. Terminologi Islah dalam agama Islam maksudnya memperbaiki, memperbetulkan, meningkatkan ilmu sesama umat Islam. Tetapi bagi diri saya lah, majoriti program ni yang kita ada di Malaysia, dakwah ke Islam. Dengan non-Muslim ke sesama Muslim. Kalau sesama Muslim, saya lebih suka menggunakan perkataan Islah. Tapi salah tak kalau kita gunakan dakwah? Dakwah kepada non-Muslim, dakwah sesama Muslim, dakwah luaran, dakwah dalaman, boleh? Luaran, dalaman, boleh? Mana-mana perkataan pun tak apa. Tapi untuk malam ni saja, boleh tak? Kita kekalkan dakwah kepada non-Muslim, Islah sesama Muslim. Boleh tak? Okey, untuk perbincangan saja. Tahu tak kenapa saya asingkan kedua-dua perkataan ini? Kenapa saya pecahkan kedua-dua perkataan ini? Tujuannya supaya kita semua berada di sini malam ini boleh ataupun boleh menilai diri, dapat menilai diri kita setakat ini. Kita dah beragama Islam berapa lama? Lama kan? Setakat ini berapa banyak kerja-kerja dakwah yang kita pernah lakukan? Berapa banyak kerja-kerja Islah yang kita pernah lakukan? Kalau saya bagi 0 hingga 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mengenai dakwah, rasa-rasa kita bagi berapa markah kepada diri kita? Merendah diri. Kalau kita sebut tentang Islam pula, kalau bagi 0 hingga 5, berapa markah kita beri kepada diri kita? Ramai tak di kalangan kita ni telah lalai daripada tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita untuk menyampaikan kepada golongan orang bukan Islam? Masih ingat lagi tak khutbah yang terakhir sebelum baginda wafat? Baginda didatangi tidak kurang daripada 110,000 sahabat yang menghadir khutbah itu. Itu khutbah yang terakhir. Ingat lagi tak kita baca hadis yang sangat panjang tu? Dalam khutbah itu, Nabi tanya kepada para sahabat, adakah aku telah sampaikan kepada kamu? Adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Dan mereka kata, ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Mereka kata, ya Rasulullah. Adakah aku sampaikan Islam kepada kamu semua? Mereka kata, ya Rasulullah, sebanyak 3 kali. Apa kata Nabi kepada mereka? Dan Nabi kata, pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Dan para sahabat faham tak kata-kata Nabi, perintah Nabi? Para sahabat faham tak? Faham. Apa bukti mereka faham? Ya, daripada 110,000 para sahabat yang hadir, hanya tinggal lebih kurang 10,000 saja kubur sahabat di tanah Arab. Lebih daripada 100,000 para sahabat kubur mereka di merata dunia, tapi bukan dalam tanah Arab. Berarti selepas khutbah itu, selepas perintah Nabi itu, para sahabat ada di kalangan mereka terus bergerak daripada tempat ceramah, tempat khutbah tu. Mereka tak balik rumah dah. Apa kenderaan yang ada, terus bergerak keluar daripada tanah Arab. Pergi buat apa? Pergi sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Tidak hadir khutbah tu. Ada di kalangan mereka sekadar balik ke rumah, ambil barang-barang yang berharga, bawa anak bini dan sebagainya, dan mereka mula bergerak keluar daripada tanah Arab. Dengan sikap itulah Islam telah sampai ke setiap penjuru dunia. Setiap negara kamu pergi, kamu akan jumpa Islam. Betul tak?
Sebab para sahabat memang faham perintah Nabi. Tapi sedihnya Islam sampai ke tanah Melayu, maka kerja dakwah ini telah diberhentikan. Islam sampai ke tanah Melayu. Di Malaysia secara umumnya dakwah ada bergerak tak secara teratur. Sebelum inilah, nasib baik para sahabat Nabi tidak mempunyai sikap macam kita orang Malaysia. Kalau sama sikap, saya rasa Islam telah mati di tanah Arab. Islam tak akan keluar daripada tanah Arab. Di Malaysia, kita mempunyai 13 juta lebih non-Muslim. Apa akan jadi kalau mereka meninggal dunia? Apa akan jadi di padang mahsyar nanti? Adakah mereka akan lepaskan kita? Adakah mereka akan salahkan kita yang tidak menyampaikan risalah Islam kepada mereka? Boleh setuju tak kalau Brother Lim kata agama Islam ni agama sejagat, agama universal, untuk semua, bukan untuk orang Arab atau Melayu saja, untuk semua bangsa. Setuju ke? Persoalannya yang selain yang bukan Islam di Malaysia, sampai tak mesej kepada mereka? Kalau universal, sampai tak? Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, apa tujuan Quran diturunkan? Untuk mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 dan surah Ibrahim surah ke-14 ayat 51 dan ayat 52. Ajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Siapa dalam cahaya? Kita orang Islam, alhamdulillah. Siapa dalam kegelapan? Golongan bukan Islam, golongan kafir. Tanggungjawab siapa? Sepatutnya pergi menyampaikan, pergi menerangkan, pergi mengajar mereka supaya mengenali Al-Quran. Betul tak? Tanggungjawab siapa? Supaya mereka boleh keluar daripada kegelapan ke cahaya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tanggungjawab siapa ya? Orang Islam. Betul? Saya kurang setuju. Penceramah kurang setuju pula. Sepatutnya jawapan kena mula dengan saya dulu. Tanggungjawab saya. Kemudiannya bagi mereka orang Islam yang mempunyai kesedaran, itu tanggungjawab kita. Setuju tak? Berada dakwah ni tuntutan ke pilihan. Walaupun kita setuju wajib, kita setuju tuntutan, tetap kita akan buat tak selepas ini? Selepas ini kita akan mula rancang tak? Buat program tak? Kita akan cari jalan tak untuk pergi menyampaikan tak? Ya ke tidak? Hello? Bapak saya kata kalau orang tak jawab, maksudnya dia tak akan buat. Tapi tak apa. Di depan saya jawab tak penting. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pesanan khas kepada mereka yang dah tahu tetapi tetap tak nak menyampaikan dakwah. Untung kan dapat pesanan khas daripada Allah dan Rasul. Mana mau cari? Tak mau buat dakwah, dapat pesanan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 140 yang bermaksud, siapa yang lebih zalim, Allah bertanya, daripada mereka yang telah menerima mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menutup kebenaran itu daripada golongan non-Muslim. Allah tidak lalai sesuatu apa pun mereka lakukan. Allah bertanya, siapa yang lebih zalim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis, ini hadis sahih, sebut tentang bila kita lihat non-Muslim menghala ke api neraka, apa kita buat? Diamkan diri atau kita buat sesuatu? Sebab itulah hadis itu sebut man ra'at minkum mungkaran, sesiapa yang nampak kemungkaran tu,
Apa seharus kita buat? Perkara pertama, kita sepatutnya menghalangnya dengan apa? Dengan kuasa kita kan? Betul? Tangan lah, gunakan tangan, halang. Maksudnya apa? Sampaikan lah, supaya halang mereka daripada apa? Menghala ke api neraka. Sekiranya kamu tak boleh gunakan tangan, lagi apa? Lisan. Betul? Disampaikan tak? Selemah-lemah iman. Betul? Bagi mereka kalau lisan pun tak boleh, simpanlah hati. Itu selemah-lemah iman. Kita masuk kategori mana satu? Ini ke, ini ke, ini? Halo? Saya pun tak tahu, saya tanya aja. Jawab sendiri. Tapi saya tengok muka-muka di sini, memang ada hati muda. Betul tak? Halo? Ada hati tak? Alhamdulillah. Ada hati, Alhamdulillah. Sebab apa? Bila kita ada hati itu, ada niat tu, maksudnya kita dah dapat pahala dah. Allah dah beri pahala kepada kamu semua sebab ada niat. Tapi masalahnya, kenapa kita susah nak turun padang, susah nak pergi menyampaikan kerja dakwah? Kenapa? Dia ada beberapa perkara. Perkara pertama, kita kena tahu kuncinya lah. Kalau tak ada tahu kunci, susah dia nak bergerak. Yang pertama, kita perlu ada ciri-ciri ini. Ini hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari juga sebut tentang kalau seseorang Islam tu mempunyai 3 ciri-ciri ini, dia akan dapat merasai kemanisan iman. Iaitu cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ada tak ciri-ciri ini? Allah perintahkan tak kita menyampaikan dakwah? Nabi perintahkan tak kita menyampaikan dakwah? Kita menyampaikan ke tidak? Kalau kita tak menyampaikan, kita cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya tak? Ataupun kita cinta kepada duniawi lebih daripada segala-galanya? Pilihlah. Yang kedua, kita cinta kepada manusia kerana Allah. Ada tak ciri-ciri itu? Cinta kepada manusia kerana Allah. Dan kita benci dan jatuh ke dalam kekufuran. Malam ni saya nak bincang yang nombor 2 saja. Cinta kepada manusia kerana Allah. Ada ke tak? Kalau saya ajak muslimin muslimat di sini, tiap-tiap hari pagi selepas solat subuh, kita bawa kereta pergi ke Wangsa Maju. Wangsa Maju sana ada satu restoran, kafe lah. Dia punya roti bakar memang world class. Dia punya kopi world class. Rasa-rasa tiap-tiap pagi kita akan pergi, tak sadar makan roti, sarapan pagi lah, minum kopi, kita patah balik, kemudian pergi kerja. Kita akan buat begitu tak? Rasa-rasa? Ya ke tidak? Kalau haji tu jujur, dia kata tidak. Betul? Rasa tak pergi sana begitu jauh? Betul? Dekat sini ada tak banyak kedai makan minum kopi? Roti bakar ada, kopi ada. So pergi sana bukankah kerja bodoh? Betul? Betul juga. Tapi kalau you punya girlfriend kerja kat situ, you rasa pergi sana kerja bodoh ke kerja mulia? Cakap betul-betul. You rasa buang masa tak? You rasa penat tak? Banyak belanja tak? Bila ada cinta, walaupun 45 minit kamu tak rasa 40 minit, rasa 2 minit je cepat sampai. Betul? Bila ada cinta, maka bila ada cinta, kita tak rasa penat, tak rasa buang duit, tak rasa apa pun. Itu bezanya. Dan kalau kita tak ada cinta, jiran kita pun kita tak akan menyampaikan dakwah. Orang yang kita kenal, kerja satu office pun kita tak menyampaikan dakwah. Orang yang kita jumpa non-Muslim setiap hari, kita pun tetap tak menyampaikan dakwah. Sebab when there is no love, there's nothing to say. Tak ada apa nak cerita. Ramai di kalangan kita nak menyampaikan dakwah, tetapi alasannya selalunya takut. Betul? Sebab senang aja, saya tak pandai, bukan bidang saya. Betul? Senang tak? You ingat dakwah ni bidang saya ke? Halo? Saya sebelum masuk Islam, itu saya kenal tak Islam? Tak ada. So bukan bidang saya. Macam mana saya boleh buat dakwah? Belajarlah. Takut tu akan hilang macam mana? Bila kita menguasai ilmu. Saya bagi contoh, ustaz yang mengajar. Contoh ustaz mengajar mengaji.
kepada muslimin muslimat. Rasa-rasa ustaz takut tak mengaji? Dia tak takut. Kenapa dia tak takut? Sebab ustaz telah menguasai ilmu mengaji. Maka dia sangat relax, sangat confident untuk mengajar karya semua ni kan. Sama juga, kita rasa dakwah kepada non-Muslim, kita takut. Okay, no problem. Itu semula jadi. It's natural, takut. Takut ni bukan sesuatu yang tak baik. Sebab beritahu kita supaya kita kekurangan ilmu, kita kekurangan baca, kita kekurangan tengok video, kita kekurangan pergi ketik khusus, kita kekurangan pergi cari guru untuk tunjuk ajar kita. Sebenarnya kalau kita hanya perlu pergi khusus, kelas, belajar dengan beberapa guru, dalam sekelip mata, kita akan mula menguasai ilmu dakwah. Dan bila kita menguasai ilmu dakwah, bila kita nak menyampaikan dakwah, itu takut tu akan hilang terus. Sebab kamu tak takut. Nak menyampaikan dakwah kepada golongan non-Muslim, kita kena faham, setiap non-Muslim dalam otak mereka ni sudah ada satu program, suatu kepercayaan, suatu pegangan, suatu hujah yang mereka pegang sekian lama. Dan kalau kita nak sampaikan Islam kepada mereka, maksudnya kita nak masukkan program kita, masukkan otak dia, dan supaya program yang lama yang dia ada terbuang. Kita buang program lama, masuk program baru. Ini dipanggil reprogram. Kalau kita nak reprogram mereka, perlu tak kita mempunyai skill, teknik, metodologi yang hebat, hujah yang hebat? Perlu tak? Sebab itulah kita perlu kaji, kita perlu baca, kita perlu bincang dengan pakar-pakar supaya sentiasa meningkat hujah kita, teknik kita. Barulah bila program kita kuat, kita boleh reprogram dia. Kalau program kita lemah, dia boleh reprogram kita. Betul ke tak betul? So, kalau nak menyampaikan dakwah, kita kena usaha belajar. Masalah paling besar di Malaysia adalah kita mempunyai produk yang terbaik, Al-Quran. Tapi kita punya salesman, orang yang mewakili Islam. The best product, the lousiest salesman. Berat ke? Mari kita buktikan. Tengok saya cakap betul ke tidak. Bayangkan kita menghadiri satu majlis non-Muslim. Mereka ada makan-makan, ada perkongsian. Tiba-tiba itu tuan rumah non-Muslim dia ajak, Haji, boleh tak datang ke depan Haji? Boleh tak berkongsi kepada kami 10 minit saja mengenai agama Islam? Kami duduk di Malaysia, kenal orang Islam, tetapi kami tak tahu apa itu agama Islam. Tiba-tiba orang ajak kita datang ke depan, bercakap tentang 10 minit mengenai Islam. Kamu tahu tak apa mau cakap? Kalau bila kamu datang ke depan, apa dalam otak kita pada masa itu? Percayalah kata saya, otak kita akan jadi kosong, blank. You don't know what to talk. Kita tak bersedia. Itu maksud saya, the best product, the lousiest salesman. We have the best product, tetapi kita salesman tak bersedia. Tak bersedia tak apa, tak ada perancangan, tak bersedia. They're not prepared, no problem. We have no plan to be prepared. This is a problem. Best product, lousiest salesman. Tak puas hati lagi, tembak lagi sekali. Tahu tak Banci 2010, 12 tahun yang lalu, di Malaysia rakyat lebih kurang 30 juta lah, senang cerita, 30 juta. Orang Islam 18 juta. Orang Cina kurang 7 juta. Kira 7 juta lah, senang kira. Okay? Daripada 7 juta Cina tu, yang masuk Islam 42,000. Yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah 16-1. Yes. Best tak? The best product, lousiest salesman, kalah 16-1. Kalau satu tim kena hantam 16-1 main football, you rasa itu tim panggil apa?
kalah 16-1, dan orang Islam tak rasa apa-apa pun. You cakap dengan dia, dia dengar aja. Macam saya nyanyi lagu. Got nothing to do with me. Who care? Betul. 16-1. Kalah 16-1 kat mana? Kita kalah di negara Kristian ke kalah di negara Islam? Oh, kalah di negara Islam. Di negara Islam yang kita majoriti ke dia majoriti? Kita majoriti. Kalah di negara Islam, kalah di tempat majoriti. Kebenaran kat mana? Kebenaran di Islam ke di agama sebelah? Halo? Oh, kalah di negara Islam, kalah di tempat majoriti. Kebenaran kalah kepada kebatilan. This is the worst salesman on earth. Saya tak tahu orang Islam boleh tidur lena. Whereas kita di negara kita kalah teruk-teruk. Percaya kata saya, esok di masjid ini aktiviti berjalan seperti biasa. Betul? Good. Yang penting Brother Lim dah cakap dah. Apa-apa di padang mahsyar nanti, saya tangan sudah cuci, saya tak ada urusan lagi. Lain-lain kamu selesai dengan Allah. Nak buat, tak nak buat, up to you. Sebenarnya nak menyampaikan dakwah tak susah. Saya boleh tunjukkan teknik yang tidak sensitif. Teknik tidak buat non-Muslim rasa macam nak dakwah ni jangan bincang agama. Tak bincang agama, bincang apa Berlim? Takkan nak bincang makan-makan saja. Bincang ilmu, bincang sains, sesuatu yang tidak memihak kepada kita, tidak memihak kepada mereka. Sains ni, penemuan sains oleh pakar saintis, dia memihak kepada kita ke? Dia orang kita ke? Maksudnya, apa yang kajian yang mereka buat untuk kita ke, ataupun kajian mereka bebas, tak ada kena mengenai dengan Islam. Maksudnya kajian mereka. Berarti kalau kita boleh gunakan pendekatan fitrah sebagai dakwah, sebab fitrah ni tidak menyebelahi kita atau dia. Penemuan sains tidak berpihak kepada kita ataupun dia. Dan penemuan perbincangan inilah yang mudah untuk kita bawa non-Muslim kepada Islam. Saya bagi contoh. Brother Lim mereka satu cara untuk menyampaikan Islam yang tidak sensitif. Kita punya tujuan bila kita nak menyampaikan dakwah tu, kita nak sampaikan apa? Kita nak golongan non-Muslim mengenali Allah Subhanahu Wa Taala tu pencipta. Betul? Dan jangan sembah ciptaannya, sembah penciptanya. Itu yang kita nak mereka kenal Allah. Maka Brother Lim gunakan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255, ayat Kursi. Ayat ini sebenarnya adalah kayu ukur untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Pendekkan cerita, Brother Lim keluarkan maksud dia, sebahagian maksud dia. Okey? Brother Lim letak pencipta, ciptaan. Majoriti agama mereka percaya kepada Tuhan, alam ini ciptaan Tuhan. Mereka percaya macam itu. Lebih kurang sama dengan kita. Dan kita keluarkan ayat itu tadi. Maksud ayat itu, pertama kita letak kekal selama-lamanya atau kekal abadi. So dia letak pencipta, ciptaan. Tanya dia, pencipta kekal ke tak kekal? Non-Muslim akan kata kekal. Fitrah. Ciptaan kekal tak? Dia kata ciptaan tak kekal. Tanya dia bagi contoh. Dia kata manusia tak kekal, binatang tak kekal, tumbuh-tumbuhan tak kekal, apa yang ada nyawa tak kekal. Dia boleh bezakan ciri pertama pencipta kekal. Yang kedua, permulaan pengakhiran. So tanya dia, pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Dia kata tak ada. Ciptaan ada tak? Semua ada permulaan pengakhiran. Semua lahir mesti mati. Minta ada contoh. Dia ulang yang perkara yang sama. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Tanya dia, pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia kata tak terikat. Ciptaan terikat tak? Semua terikat. Segala-gala dalam alam ini, kalau kita belajar fizik, ajar kita, segala-gala dalam alam ini yang fizikal, semuanya terikat kepada masa, ruang dan jisim.
Dia sudah boleh beza ketiga. Keempat, bergantung. Pencipta bergantung tak? Memerlukan sesuatu tak? Memerlukan udara matahari tak? Makan minum tak untuk hidup? Tak memerlukan. Ciptaan memerlukan. Last, rehat dan tidur. Pencipta perlu tak? Tak perlu. Ciptaan tak perlu. Maka bila kita interview non-Muslim kita, dia akan bagi jawapan pencipta kekal selama-lamanya. Tiada permulaan pengakhiran. Tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Maka ciptaan sebaliknya. Maka kita dah bagi tahu kita dah ingatkan dia tentang fitrah dia yang dia boleh bezakan ciri-ciri pencipta, ciri-ciri ciptaan. Dan kalau kamu tanya non-Muslim, di dunia ni ada macam-macam Tuhan ya. Yes. Boleh tak kamu tunjukkan saya satu Tuhan yang orang sembah yang ada 5 ciri-ciri ini, ciri-ciri pencipta ini. Jangan sebut Allah. Bagi non-Muslim jawab. Dan bila kita interview non-Muslim, boleh dikatakan lebih kurang semua di kalangan mereka akan kata tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya dia beritahu kita semua Tuhan-Tuhan yang orang sembah ni tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini. Secara indirect dia telah melafaz la ilaha. Dan tanya dia, kalau tanya dia, ada tak mana-mana kitab di dunia yang ada sebut inilah ciri-ciri pencipta dalam satu ayat ini? Kamu tak jumpa, melainkan dalam Al-Quran sahaja. Sebab itulah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 255 adalah kayu ukur untuk kita mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Pencipta, ciptaan. Macam mana nak bezakan? Saya bagi contoh. Kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Ciptaan. Betul? Nabi Muhammad SAW ada permulaan perakhiran tak? Ciptaan. Ciri-ciri ciptaan. Nabi Muhammad SAW terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Nabi Muhammad SAW bergantung tak? Ciptaan. Dia rehat dan tidur? Ciptaan. Maka Nabi Muhammad SAW langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Sebab itulah tak ada orang Islam sembah dia. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Betul? Letaklah Siddhartha Gautama Buddha. Dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan. Tanya non-Muslim, dia akan jawab begitu. Dia ada permulaan perakhiran tak? Dia kata ada, maka dia masuk kategori ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Ya, dia ciptaan. Semasa dia hidup, dia bergantung tak? Dia kata ya, dia ciptaan. Dia rehat dan tidur? Yes, dia ciptaan. Maka Siddhartha Gautama Buddha begitu hebat sebagai, ada setengah-setengah orang Cina akan menyembah dia sebagai Tuhan, ada setengah-setengah anggap dia sebagai guru. Maka jelas tak sekarang buktikan dia ni sebagai manusia, sebagai insan, sebagai guru, tetapi dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Letak Jesus Christ. Jesus Christ kekal ke tak kekal? Kalau ikut dalam sebut dalam Bible, in the Gospel of Matthew chapter 27 verse 46, he died on the cross. Kekal ke tak kekal? Tak pedulilah dia hidup balik kemudian, tapi dia pernah mati. Boleh faham? Maka dia tidak kekal. Dia ada permulaan tak? Yes. Mereka menyambut Christmas permulaan. Matthew chapter 2 verse 1, he was born in Bethlehem. Dia lahir di Bethlehem. Ada permulaan. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Yes. Ciptaan. Semasa dia hidup, dia bergantung tak? Yes. Ciptaan. Dia rehat dan tidur? Yes. Ciptaan. Letaklah apa-apa nama Tuhan di atas yang orang sembah, semua akan masuk kategori ciptaan. Oh, sebelum saya nak pergi jauh, nak tanya, pernah tak orang di sini tengok cerita Super God? Tu Hollywood punya wayang. Super God, pernah? Iron God, Ultra God. Kenapa wayang-wayang semua ni Superman, Ultraman, man saja, dia tak ada God kat belakang? Sebab berapa hebat, berapa kuat, berapa besar kuasanya pun, tetap dia adalah man kat belakang. Sebab dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Faham ke? Kalau kita letak seluruh alam di sini, semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Maka tanyalah non-Muslim, which one do you like to worship? Kamu nak sembah mana satu? Pencipta ke ciptaan? Saya tanya mereka, mereka cakap, saya nak sembah pencipta. Kamu mau sembah ciptaan tak? Dia kata tak mau. Itu maksudnya dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Dan perbincangan sedemikian yang tidak membawa 5 to 10 minutes, yang kita boleh menyampaikan dakwah kepada begitu mudah sekali supaya orang kenal Allah. Dia terima tak terima lain cerita, itu hidayah urusan Allah. Kerja sampaikan.
Ramai kita tak susah nak mula. Apa masalahnya? Mungkin di kalangan kita ni, kita rasa ini suatu, kita lihat dakwah ni satu beban bagi diri kita. Betul? Tapi saya selalu lihat ini adalah peluang untuk kita. It is an opportunity. Allah nak bagi peluang. Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak masukkan kita ke syurga yang tinggi. Ini peluang. Allah letak 13 juta non-Muslim untuk kita ada peluang untuk menyampaikan, untuk dapatkan pahala-pahala semua itu. Mungkin masalahnya kita ni nak tahu apa ganjaran saya boleh dapat. Kalau saya baca ayat Quran atau hadis, Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sebut tentang ganjaran yang kita akan dapat adalah 700 kali ganda. Kalau saya sebut tentang hadis, sebut tentang unta merah, kita pernah dengar, ataupun seluruh alam dan seisinya kita pernah dengar. Kita dengar macam ni, kita tak rasa apa-apa punya. Cakap 700 kali ganda, so what? Tetapi bayangkan kalau Allah bayar cash. Faham tak bayar cash? Kalau saya minta muslimin muslimat di sini, setiap orang keluarkan RM1,000 letak di meja ni, biar Brother Lim gunakan untuk menyampaikan dakwah. Rasa-rasa boleh tak? Akan keluarkan tak RM1,000 letak kat sini? Cakap jujur. Tak, saya suka sahabat tu. Jujur, dia kata tak. Bayangkan kalau kamu keluarkan 1,000 sekarang, selepas solat isyak kamu pulang ke rumah, kamu sampai ke gate rumah saja, malaikat pegang satu tray 1,000 tadi kan, Allah akan bagi gandaan 700 kali ganda. Maksudnya kamu sampai rumah, malaikat pegang satu tray dengan 700,000 ringgit menunggu kamu. Sekarang ni kamu keluarkan tak 1,000 ringgit sekarang? Halo? Nampak? Bila Allah bayar cash, kamu akan keluarkan. Itulah masalah kita. Keimanan kita problem. Kita tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau nampak betul-betul, baru kita percaya. Seolah-olah saya mau nampak syurga, barulah saya akan abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. This is a problem of iman. Budaya di sini, berhenti dulu ke? Lalu azan sambung. Okey, sedikit lagi. Beginilah. Saya nak ajak muslimin muslimat di sini, berhentilah memberi alasan. Saya boleh bagi cara jalan keluar supaya kita semua terlibat dalam dakwah. Mau ke tak mau? Yang mudah. Mau ke tak mau? Okay, lepas ini, kamu pergi cari NGO. Tak kisah mana, dakwah di Malaysia. Mana-mana satu NGO. Okay, pergi daftar jadi ahli ataupun jadi volunteers kat NGO tu. Kenapa? Bila kamu terlibat membantu NGO tu, segala-gala aktiviti yang dibuat oleh NGO setiap bulan, semua pahala you satu bahagian. Kamu akan dapat pahala yang sama dengan setiap orang dalam NGO itu. Betul ke tak betul? Halo? Susah ke? Saya suruh jadi volunteer, jadi ahli. Kamu bagilah. Apa yang kamu boleh bantu? Okey, kamu boleh bantu share message. Share lah. Setiap kali mereka promote program, kamu tolong promotekan. Ajak kawan, send, text. Susah ke? Itu makan belanja tak? Tak makan belanja kan? Ataupun ada siapa yang boleh pergi ke center tu, pergi bantu, pergi mengajar mu'alaf, pergi dakwah non-Muslim, pergi bantu apa yang boleh. Kamu akan dapat segala pahala yang mereka buat. Berarti bagi kita yang rasa kita tak pernah bawa orang masuk Islam kan, kalau kamu join mana-mana NGO, kamu sokong mana-mana NGO, kamu akan dapat banyak pengislaman setiap bulan yang kamu dapat. Sebab kamu faham, Allah ni dia bukan satu kek tau. Bila kamu datang join member, dia potong seketeri kasih you. Tidak. Setiap orang akan dapat satu kek. Tidak mengurangkan orang yang menyampaikan itu. Tak. Dan kamu akan dapat kek yang sama. Berarti pahala yang sama dengan orang yang menyampaikan. Tak boleh ke? Itu pun susah. Ini saya bagi shortcut lah. Shortcut pun tak mau. Kamu tak ada faham lah betul-betul semua ni. Apa gua boleh buat lagi? Dah pulang lah. Betul? Cakap dah. Saya bagi cerita begini. Saya bagi 2 cerita sebelum kita akhiri perbincangan malam ini. Nanti kita dialog. You tanya soalan, saya jawab.
Cerita pertama adalah satu keluarga yang mereka nak pergi beli baju raya. Suami isteri bawa 5 orang anak pergi ke Chinatown. Di tepi jalan tu banyak kereta lalu lalang laju. Tapi keluarga tu memang nak beli kat kedai tu. Sebab apa? Kedai tu harga dia murah. Okey. So semasa pergi beli, cari saiz, cari warna, bincang harga. Keluarga suami isteri tu asyik kira tak anak dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tawar menawar, cari saiz dan sebagainya. Sudah sampai satu tahap yang dah hot dah. Saiz dapat jumpa, warna dapat jumpa yang sesuai. Hanya nak minta kurangkan harga sikit. Tawar menawar, mereka lupa nak kira anak. Salah seorang anak yang 3 tahun sudah jalan jauh 400 meter kat tepi jalan. Tiba-tiba mereka sedar, kira-kira anak tu kurang 1. Mereka nampak anak dia 3 tahun tu di tepi jalan. Apa perasaan mereka? Sebagai ibu bapa, kamu rasa cemas tak? So mak bapak nak cepat-cepat nak pergi jemput anak tu. Tetapi anak tu bila mak bapak datang, dia lari kat tengah jalan, dia langgar lori dan meninggal. Semasa budak diri tu, sebelum dia dilanggar tu, di sebelah kanan dia ada seorang lelaki dewasa, di sebelah kiri dia ada seorang wanita dewasa. Dan budak ni diri kat sebelah dia begitu lama dah, terlanggar dia, tertarik baju dia. Dua lelaki ni, seorang lelaki dan wanita dewasa ni orang yang baik. Tak kenapa? Dia tak suka jaga tepi kain orang, tak suka jaga hal orang. Buat tak tahu tak peduli budak tu. Dan bila budak tu lari kat tengah jalan, dilanggar kereta dan meninggal, apa perasaan mak bapak budak tu terhadap lelaki dan wanita tu? Marah ke tak marah? Kenapa dia tak pegang tangan anak dia? Tanyalah siapa punya anak. Tapi mereka orang yang baik, tak suka jaga tepi kain orang. Dan lelaki dan wanita tu malam tu boleh tidur dengan lena tak? Yang saya nak cerita-cerita ni sebenarnya nak bagi tahu kita orang Islam lah, lelaki dan wanita. Hari-hari kita tengok non-Muslim satu persatu mati masuk api neraka, kita langsung tak ada usaha sebab kita orang yang baik, tak suka jaga tepi kain orang. Betul? Macam kita belajar Tai Chi Cina, lulu gua, faham kan? Lulu punya pasal, gua punya pasal. Betul? Inilah kita lah lelaki dan wanita. Cerita kedua, cerita terakhir. Cerita ni mengenai seorang raja. Seorang raja amat berkuasa, banyak harta, banyak kuasa. Tetapi sampai usia tua tak ada anak. Tak ada anak lelaki boleh mewarisi taktanya. Sebelum dia meninggal, dia buat satu wasiat. Dia terpaksa lantik satu orang jadi raja. Maka syaratnya 3. Pertama, mesti rakyat negara itu. Syarat kedua, jadi raja satu penggal 5 tahun. Syarat yang ketiga, habis 5 tahun tu kena buang pulau. Dan pulau ni penuh dengan binatang liar. Siapa nak, siapa setuju, sign. Kena 3 syarat. Maka seorang lelaki kata saya mau jadi raja. Dia dilantik jadi raja. Enjoy, minum, perempuan, wah, disco, party, every day enjoy. Sekelip mata 5 tahun habis. Pegawai istana ambil bot, hantar dia ke pulau, lepas dia kat pulau. Bila lepas dia kat pulau, dengar suara dia, bunyi dia sekejap je, tolong tu, tak ada bunyi lagi. Kenapa? Wallahu alam. Lelaki kedua mau jadi raja. Ini lagi teruk daripada yang pertama. Dia macam bila disco, minum, arak, dadah, menindas rakyat, buat perkara jahat dan sebagainya. Habis kelip mata 5 tahun habis jadi raja. Kena buang pulau. Tapi bunyi dia dengan lebih sikit, mungkin dia kuat lari lah. Habis. Kemudian tak dengar bunyi dia lagi. Lelaki ketiga. Lelaki ketiga ni bila dia baca, dia baru usia 20 tahun, dia angkat tangan. Masa tu rakyat di situ kata, budak, bodoh, kamu jadi raja 5 tahun, kamu boleh hidup sampai 70-80 tahun. Kalau kamu jadi raja 20 tahun sekarang, jadi 25 tahun kamu akan dibuang pulau. Habis kamu. Budak tu kata, aku tak peduli, aku nak jadi raja. Dia sign, berani dia sign. Apa dia buat? Bila jadi raja, tahun pertama dia hantar pemburu binatang, hantar ke pulau tu pergi buru binatang ni semua dulu.
So tak ada binatang liar lagi. Betul? Ada yang masuk dalam zoo dulu. Tahun kedua dia hantar kontraktor pergi buat jalan yang cantik, landscape semua cantik-cantik. Tahun ketiga hantar petani, nelayan, ternakan yang semua pergi buat ternakan semua tu. Tahun keempat bina hospital, Disneyland, pawagam, swimming pool. Apa yang you nak semua, istana pun bina kat situ. Hello? Tahun kelima, dia pindah pegawai-pegawai dia. Dia pindah wang-wang harta-harta dia semua kat situ. Dia pindah pekerja dia semua kat situ. Dan dia bina satu jambatan daripada istana ke pulau tu. Habis 5 tahun, dia sepatutnya dihantar ke pulau kan. Pegawai dia kata tak perlu, saya boleh jalan kaki sebab saya dah bina jambatan. Maka dia jalan ke pulau tu. Dia jadi apa kat pulau sekarang? Ya, dia jadi raja balik. Betul? Maksudnya apa? Hari ini kita orang Islam, kita nak jadi lelaki pertama dan kedua ke? Atau kita nak jadi lelaki yang ketiga? Lelaki pertama, kedua tak ada perancangan untuk masa depan langsung. Yang pertama, yang ketiga, dia merancang tak untuk masa depan dia. Kita merancang tak untuk masa depan kita. Nanti kita mati selepas ini, kita dah berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bersedia ke belum? Saya nak ingati diri saya dan juga muslimin muslimat, selagi kita masih lagi boleh bercakap, boleh bergerak, diberi nyawa, diberi tenaga, laksanakanlah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah kepada golongan non-muslim, kepada sesama muslim. Jangan buang masa. Kita tak tahu berapa lama kita dapat hidup. Jangan-jangan disebabkan kita ni enggan nak menyampaikan dakwah, akan jadi halangan untuk kita masuk syurga. Wallahu a'lam. Saya berhenti di sini. Saya buka untuk sesi soal jawab. Siapa-siapa yang ada soalan, ada apa-apa pandangan, silakan. Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. Wah, belum kira lagi angkat tangan. Kurang asam betul. Silakan. Kuat sikit boleh tak? Saya tak dengar. Tak dengar, sahabat. Ada banyak NGO di luar. Ada banyak NGO, kamu kena tanya orang. Sebab saya pun tak tahu mana satu NGO yang betul-betul menyampaikan dakwah. Saya tak sure. Kamu kena tanya orang yang lebih arif lah. Di mana-mana. Pergi join saja. Pergi jadi volunteer, pergi bantu, buat apa saja. Dan kamu akan dapat segala pahala yang mereka buat. Kamu dapat satu bahagian. Okey, best tak? Cantik. Soalan lain? Yes. Macam mana saya masuk Islam? Tapi nak panjang punya ke pendek punya? Pendek punya. Saya pergi ke Jabatan Agama mengucap 2 kalimah syahadah. Sekarang nak tukar jadi panjang. Tadi cakap pendek. Okey, macam mana saya masuk Islam? Ceritanya, dia punya turning point ni, turning titik perubahan ini adalah bila saya pergi ke satu tempat hiburan yang beroperasi tengah malam punya. Namanya panggil disco. Tahu disco tu apa? Tak tahu kan? Ini semua kaki masjid. Mana tahu disco tu apa? Okey, saya pergi ke disco dan saya jumpa seorang haji. Haji tu dia kerja sebagai pegawai keselamatan. Maka dia kawan dengan saya, dia ajak saya ke rumah dia tonton tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swagat. Debat. Debat itulah yang buka minda saya untuk mengkaji perbandingan agama. Di situlah bila saya buat kajian, baru saya faham selama ini saya berada dalam agama yang agama yang batil. Okey? Bila saya kaji, saya dapati ini bukan kata-kata Allah, ini bukan sifat Allah dan sebagainya. Saya bagi contoh yang buat saya menolaklah. Saya bagi beberapa contoh simple. Dalam kitab tersebut dia kata and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia gunakan perkataan English rested. Perkataan asalnya berhenti. Tapi tak apa, dia gunakan rested ni bagi persepsi apa? Tuhan beristirahat. Rehat ni sifat Tuhan ke sifat manusia? Manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia lah. Maka itu bukan sifat Allah. Nah, itu yang buat saya tak bisa terima. Dan in the book of Genesis chapter number 6 verse number 6 dia kata, and God regret. Tuhan menyesal. Tuhan cipta manusia, tiba-tiba menyesal cipta budak Cina ni.
Mata dia sepek. Kalau mata dia besar, handsome dia kata. Betul. Sepek sudah handsome, besar lagi handsome kan. Maksudnya menyesal tu Tuhan tak ada ilmu masa depan. Adakah itu sifat manusia atau sifat Tuhan? Manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Pasti manusia. Saya baca lagi Genesis chapter number 1. Dia cerita tentang ini ringkas ya, ciptaan Tuhan. Dia kata pada hari yang pertama, ciptaan Tuhan hari pertama, siang dan malam. Ada siang dan malam, ada cahaya. Hari yang kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut. Keenam, manusia. Ketujuh, Tuhan beristirahat. Okey, kita pergi kepada hari pertama dulu. Anggap hari kedua hingga hari ketujuh belum wujud lagi. Hari pertama ciptaan Tuhan, ada siang dan malam. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Dia sepatutnya putaran bumi dan putaran matahari. Putaran bumi dan putaran matahari. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga, matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana hari pertama kamu boleh ada siang dan malam? Faham tak saya cakap apa? Macam mana dia boleh ada cahaya? Yang paling best, macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Ini you tak faham. Maksud saya, macam mana kita boleh dapat satu hari? Dia mesti putaran bumi dan putaran matahari, baru kita dapat satu hari. Tak ada bumi, tak ada matahari, macam mana dia boleh ada ciptaan Tuhan pada hari pertama? Mana you boleh ada hari pertama pada hari pertama tanpa bumi dan matahari? Faham ke ni? So banyaklah perkara yang buat saya ni tak bisa terima. Itu bukan kalam Allah. Maka beralim kaji Islam. Dan yang menarik saya sebut tadi, surah Al-Baqarah tadi, ayat 255, pencipta ciptaan tadi. Kali pertama dalam hidup saya boleh bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Begitu cerdas sekali. Tak ada apa-apa yang boleh kelirukan saya. Begitu cerdas sekali. Sebab Allah bimbing kita macam mana nak bezakan. Maka beralim memeluk agama Islam 26 tahun yang lalu. Ringkas. Wallahu a'lam. Silakan. Okey. You see, itulah pertama, dia kena faham, boleh bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan dulu. Betul? Lepas tu, bila dia kenal Allah tu pencipta, maka dia kena kembali kepada Quran yang Allah turunkan Quran untuk bimbing kita kan. Maka Quran lah yang akan ajar kita. Allah utuskan malaikat, Allah utuskan Nabi dan Rasul, Allah turunkan kitab. Betul tak? Untuk apa? Untuk bimbing manusia kembali kepada Allah. Dan kalau kamu hidup zaman Ibrahim alaihissalam, maka bila dia mengucap la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Kalau hidup zaman Musa alaihissalam, Musa Rasulullah. Hidup zaman Isa alaihissalam, Isa Rasulullah. Hidup zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Itu maksudnya. Maksudnya mula-mula selesai dulu, kenal Tuhan dulu. Kemudian barulah kita pelan-pelan kenalkan dia untuk mengenali utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ajar dia. Dan bila dia kenal Nabi, dia sayang Nabi, maka dia akan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So it's all step by step lah. Tapi takkanlah first day saya menyampaikan dakwah kepada non-Muslim, saya nak bubuh semua sekali masuk rukun Islam, rukun iman satu kali jalan. Orang tak ada begitu banyak masa dah dengar kan. So kita at least masuk dulu tentang la ilaha illallah dulu. Itu paling penting sekali. Wallahu a'lam. Ada soalan lain sebelum kita berhenti? 5, 4. Silakan. Buatkan sikit boleh. Cakap banyak. Dengar. Okey. Pasal Brother Lim ni seorang daripada bangsa Cina kan. Jadi setengah orang tu kata kalau bangsa Cina ni nak tarikkan non-Muslim ni lebih mudah lah, dia kata kan. Jadi orang Islam ni kadang-kadang dia take things for granted kan. Jadi sekarang ni ada juga orang Cina ni kata kan, dia tengok persekitaran kan. Jadi itu mungkin satu sebab kan kita susah sikit. Sebab orang Islam ni sendiri ni tidak menunjukkan satu contoh yang baik pada mereka. Dan mereka kata kita baik kan, dia jadi maknanya non-Muslim ni dia baik
Mana solat dia baik daripada orang Islam ni. Okey. Kan? Dia baik pada orang Islam. Dia kafir. Tapi dia kata tak ada orang yang cuba menyampaikan pada dia ni. Kan? Jadi dia kata Tuhan ni tak adil lah. Kan? Kami kafir. Kenapa orang Islam ni masuk masuk neraka dulu, kemudian akhirnya masuk syurga juga. Kami ni tetap masuk neraka. Kan? Jadi macam mana? Haji tanya 3 soalan. Satu soalan Haji tanya, Haji kata tadi, Berlin Cina, dakwah kepada orang Cina lebih senang, betul tadi? Betul lah soalan pertama kan? Okey, soalan kedua Haji sebut tentang alamak lupa. Ingat soalan ketiga tadi. Yang ketiga tadi, non-Muslim salahkan Allah. Betul? Jadikan kamu lahir dalam keluarga Islam, kamu mati masuk syurga. Jadikan saya lahir dalam keluarga bukan Islam, mati masuk neraka. Mana ada adil? Betul? Saya perlukan masa yang secukupnya. Masa tidak banyak. Okey, secara ringkas, soalan 2 saya tak berapa ingat lagi. Yang pertama tadi, actually Haji sebut tadi itu setengah benar. Setengah benar. Ada setengah, bagi saya, ada orang kata, Lim, you Cina dakwah kepada Cina senang. Betul setengah. Setengah tak betul. Setengah Cina pandang saya ni, Cina murtad. Cina tak ada guna punya. Tinggalkan ke agama nenek moyang. Tidak menghormati keluarga. Tidak menghormati keturunan. Tinggalkan agama. So, saya nak cakap tak jalan punya. Hanya jalan Melayu cakap. So, it's very subjective. Dia bukan guaranteed. Hanya orang yang tak nak buat dakwah ni kata, you Cina senang lah. Itu alasan. Yang kedua, lahir dalam keluarga Islam. Okey, betul lah? Betul tak soalan tu? Okay. Dan katakan orang Muslim jahat pun masuk neraka sekejap, akhirnya masuk syurga. Betul? Mana satu, Ji? Ini semua betul yang saya pun pening. Okey, baca ni lah. Okey, kalau nak jawapan, saya bagi ringkas sekali. Lahir dalam keluarga Islam tak garanti syurga. Tak garanti syurga. Dalam Islam, dia bukan agama keturunan. Dia tak ada agama keturunan punya. Mak bapak Islam, anak tak garanti Islam. Tapi hanya undang-undang Malaysia, anak mak bapak Islam, anak garanti Islam. Dia pergi tanah Arab, mak bapak Islam, anak garanti Islam. Tak. Itu undang-undang yang menjadikan you Islam. Bukan you faham memeluk agama Islam. Bukan you pilih. Islam tidak diwarisi. Islam kita kena faham dan kita terima. So lahir Islam tak garanti syurga. Zaman Nabi ada orang munafik, ada orang murtad, ada orang syirik. Lahir Islam tak garanti. Lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Surah Isra surah 17 ayat 15. Yang bermaksud Allah tidak akan hukum satu-satu kaum melainkan Allah telah utuskan utusan kepada mereka. Berarti Allah tak akan suruh satu-satu kaum itu bertanggungjawab, melainkan kebenaran Islam yang jelas telah sampaikan kepada orang itu. Clear ke? Berarti kalau tak sampai, Allah tidak salahkan mereka. Berarti lahir dalam keluarga Islam tak garanti syurga, lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Kedua-duanya akan melalui ujian dalam di dunia ini. Sama ada lahir dalam keluarga Islam, lahir dalam keluarga bukan Islam. Tapi nampaknya ujian lahir dalam keluarga Islam lebih mudah. Kamu lahir bapa azan kat telinga, kamu belajar kat sekolah, hidup dalam suasana Islam kat rumah. Wajib belajar agama kat sekolah contohnya. So, masjid banyak, surau banyak. Bagi kamu untuk dapat information Islam begitu mudah. TV banyak program Islam. Contoh, lahir dalam keluarga bukan Islam, ujiannya susah. Sebab apa? Lahir dalam keluarga bukan Islam. Okey, mak bapak ajar dia syirik, bukan ajar dia tauhid. Sejak lahir ajar syirik, ajar sembah berhala. So ujian dia susah tak? Dia diprogram sejak kecil, di brainwash sejak kecil. Akhirnya bila besar, mereka buat apa? Mereka menyembah berhala. Contoh, ujian mereka senang ke susah? Susah. Tapi Allah Tuhan yang Maha Adil. Lahir dalam keluarga Islam, okay, tak ada kelebihan. Lahir dalam keluarga bukan Islam, tak ada kekurangan. Allah Tuhan yang adil, Maha Adil. Kalau lahir dalam keluarga Islam, ujian yang mudah, markah lulus tinggi. Lahir dalam keluarga bukan Islam, ujian yang susah, markah lulus rendah. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan bagi mana-mana pihak. Dunia ni hanya ujian saja. Boleh faham ke? There is no advantage, no disadvantage. Allah Tuhan yang Maha Adil. So ini ringkasan yang saya boleh bagi. Tapi kalau dengar keseluruhannya, perlukan masa yang secukupnya. Okey, 5, 4, 3 kurang asam. Ada 2 lagi. Silakan.
dakwah dengan apa? Dengan hati. La ilaha illallah. Tips dia kawan baik dengan jiran, dia takut nak bercakap nanti hilangkan friendship, betul? Senang, buat kenduri besar-besaran kat rumah, jemput tim saya pergi ke rumah, faham? Okey, kamu buat kenduri, ajak jiran-jiran semua datang, betul? Nanti ajak kami pergilah, you kenalkan, Acong Mutu ini kawan-kawan dah berada 5 dan geng-geng dia ni Cina masuk Islam dah kekalkan nama tak tukar nama, you kenalkan dulu, lepas tu you sibuk kat dapur, jangan keluar. Selagi saya tak suruh you keluar, you sibuk kat dapur. Okey, kalau dia kata kadang-kadang lama keluar tak keluar sebab you biar barang rosak kat dalam, jangan repair. Maksud saya, you ajak kami, you kenalkan, you sibuk kat dapur, kami cakap untuk kamu. Sekarang you ada masalah tak dengan dia? So just use your gunakan otak fikir saja, gunakan cara, kita bertukar cara penyampaian. Tapi tetap Islam sampai tak? Itu caranya. Macam kalau seorang cikgu, kalau saya cikgu kat sekolah, saya akan letak semua kita agama kat meja saya. Tahu kenapa? Cikgu bukan Islam dah. Kenapa you ada Bible? Kenapa you kitab Buddha? Kenapa you ada kitab? Kita tak pernah baca kan semua ni. Dalam kitab-kitab semua ni banyak pengajaran yang bagus. Dia marah kah? Tak marah. Lagi boleh ikut dia lagi. Contoh tengok Jesus Christ, dia kata-kata dia sangat cantik. Dalam Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29, dia kata Shema Israelu Adonai Ilahainun Adonai Ihad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Wah, dia kata Tuhan tunggal. Dia kata sembah Tuhan yang tunggal. Baca ayat 34, dia kata bagi sesiapa yang pegang kepada kepercayaan ini, mereka tak jauh daripada kerajaan syurga. Berarti kalau nak masuk syurga ikut Jesus, kena pegang teguh kepada Tuhan yang tunggal. Sekarang ni you ajar Kristian tu yang tanya soalan tu, kena tak dia? You jadi remind dia, Jesus saya mengajar Tuhan tunggal. Kalau nak masuk syurga, kena pegang teguh kepada konsep itu. Bukankah itu sampaikan dakwah secara indirect? Dia tak perasan pun you cakap baik, bukan cakap tak baik. So itu kita berarti nak buat dakwah ni jangan letak full stop. Kita ada dalam Islam tak ada full stop, dan everything just comma after comma, cari jalan lain untuk menyampaikan. Bolehkah? Masa tak banyak, saya terpaksa berhenti. Ada lagi? Last. Apa? Ada tak menyambut Tahun Baru Cina? Okey, yang pertama, saya bukan mu'alaf sekarang. Saya sudah lama mukalaf. Pergi YouTube, baca, dengar ada. Yang kedua, adakah saya menyambut Tahun Baru Cina? Tahun Baru Cina ni adalah suatu perayaan yang dipanggil Chun Jie. Dia perayaan bermusim. Dia tak ada kena-mengena dengan agama. Tetapi peribadi Cina ada kepercayaan dia akan buat Thanksgiving kepada Tuhannya. Tapi apa yang dia buat tu bukan Tahun Baru Cina punya perayaan. Tak ada kena-mengena. Faham tak ni? Macam kalau dia beragama Tao, dia nak terima kasih Tao lah, telah bagi rezeki kepada dia setahun, telah menjaga kesihatannya setahun, dia nak buat Thanksgiving. Tetapi Tahun Baru Cina tu tak ada kena-mengena dengan perayaan. Maka orang Cina boleh menyambut. Tak peduli lah apa agama kamu. Kalau kamu ada darah Cina, kamu boleh menyambut. Boleh faham? Tapi mungkin kamu akan terbaca fatwa daripada anak Arab kata tak boleh sebab mereka dapat information daripada Wikipedia. Dan banyak cerita dongeng ni mereka anggap itu cerita yang sahih. Tak bolehlah, itu mereka bukan Cina. Satu, dia tak faham budaya Cina, dia tak faham sejarah itu semua. Maka kadang-kadang kamu kalau terbaca, kamu kena baca adakah dia pakai dalam bidang tu. Yang duduk begitu jauh daripada negeri Cina, tak tahu budaya Cina, tak menyambut, tak tahu bahasanya, macam mana kamu nak faham? So setengah-setengah fatwa itu memang kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah perkongsian malam ini. Saya terpaksa berhenti di sini sebab itu untuk kita. Sebelum saya berhenti, ada beberapa buah buku, tak ada masa nak cerita, tengoklah ke belakang. Satu lagi, hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, di IDT Center Wangsa Maju di tempat saya, ada khusus latihan dakwah.
Saya galakkan kalau siapa-siapa yang ada ke lapangan boleh daftar dengan pegawai saya untuk 2 hari khusus, 8.30, 5.30, 2 hari khusus dakwah 102. So galakkan untuk ikuti kursus itu. Dan bagi mereka yang tak pernah belajar Islam secara akademik, so kami ada khusus khas pengajian Islam yang dipanggil eksekutif, khusus eksekutif pengajian Islam. Kita akan belajar 6 subjek: ulumul Quran, ulumul hadis, sirah, akidah, fiqh, usul fiqh, qawaid fikih dan maqasid syariah. Khusus ini khas untuk mereka yang tak pernah belajar secara akademik dan ingin nak mendalami 6 subjek ini. Belajar part time online. Nanti boleh ambil information dengan pegawai saya. Last, di Malaysia ada banyak missionary school di negara kita, tetapi kita belum ada satu pun missionary school Islam di Malaysia. Dan kami daripada IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah, IDT, kami telah tubuhkan suatu akademi dakwah. Okey, kami baru beli satu bangunan baru-baru ini 3 tingkat untuk buat melatih pendakwah di 10 negara di Southeast Asia, latih mereka dan juga cari dana untuk bayar gaji mereka sepenuhnya untuk menyampaikan dakwah di negara-negara mereka masing-masing. Tapi semua kena datang sini untuk bagi latihan yang secukupnya. Okey, so bagi muslimin muslimat yang ingin, tadi ingat lagi tak saya kata siapa yang nak cari NGO join, betul? So bagi mereka yang nak menyumbang, nak infak ataupun nak bayar zakat, okey, ataupun nak menyumbang bulanan, kami ada sumbang.dawat.my. Nanti boleh minta pegawai saya yang kita boleh bayar bulanan RM30, RM1 sehari. Dan wang itulah kami gunakan untuk buat akademi itu, dan wang ini jugalah yang akan kami laburkan untuk kamu untuk saham akhirat. So bagi mereka yang nak terlibat dalam projek bersama dengan kami, silakan. So itu sajalah perkongsian malam ini, dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.